الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayanda, bunda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekalinya, dulu, kini dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat, pemberian, rahmah dan juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak putus-putus, khususnya di dalam nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita sudah pun malam ni masuk 12 Sya'ban dan kurang 15 hari sahaja lagi, lebih kuranglah kita kata, kita akan sama-sama memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan beberapa hari lagi, esok lusa, kita akan sama-sama berada di suatu malam yang kita panggil sebagai malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ni di antara malam-malam yang mempunyai kelebihan dan juga keutamaan lah.
dan disunatkan kepada kita ni menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan melakukan ketaatan dan juga ibadah. Kerana pada malam 15 Sya'ban itu malam yang diangkat setiap buku amalan kita selama 1 tahun dan akan dibuka buku amalan yang baru. Jadi setiap amalan kita ni sebenarnya bukan hanya pada nisfu Sya'ban sahaja dibentangkan oleh malaikat kepada Allah, tetapi setiap minggu pun berlaku perbentangan amalan kita itu oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu pada hari Khamis, Sayyidul Ayyam, malam Jumaat. Bahkan setiap hari pun pada pagi dan petang, setiap kali silih berganti para malaikat yang mencatat amalan kita itu akan membentangkan amalan kita. Cuma yang disebutkan oleh para ulama 15 Sya'ban ini khusus bagi amalan kita ataupun buku amalan kita selama setahun tu akan diangkat oleh malaikat dan akan dibuka buku yang baru. Jadi mudah-mudahan janganlah kita melepaskan peluang pada malam 15 Sya'ban. Kemungkinannya hari Sabtu ni, Sabtu malam Ahad tu malam nisfu Sya'ban, maka kita hidupkanlah malam tu dengan kegiatan ibadah, pengajian, baca Yasin dan sebagainya. Terpulanglah di atas kemampuan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung berkenaan perbahasan kita berkenaan dengan menjaga anggota yang zahir yang keempat, iaitu menjaga perut. Jadi menjaga perut ni makna menjaga sebagai makanan dan juga minuman apa-apa sahaja yang masuk ke dalam perut kita ni daripada perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Baik. Jadi kenapa kita perlu jaga perut kita ni daripada makanan haram dan syubhat? Seperti mana kita sebut pada pertemuan yang lepas. Pertama, kita takut kepada api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bahkan Nabi kata apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Sesungguhnya tidak akan masuk, la yadkhula, tak masuk syurga orang yang mana dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram. Seperti mana kita kata tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar daripada biji sawi, sifat kesombongan. Maka begitu jugalah orang yang mana di dalam perut dia tu tumbuh daripada makanan yang haram. Sama ada makanan diri zat tu adalah haram ataupun sumber yang dia perolehi untuk membeli sesuatu makanan itu daripada sumber yang haram. Baik. Jadi sebab itulah kita kadang-kadang kita kena cermaklah bab perkara yang nak masuk ke dalam perut kita. Contohnya kita kata kita pergi beli makan, kita pergi beli makanan di kedai makan misalnya. Jadi setengah daripada kedai-kedai makanan ni dia kata ambil dululah lauk, kau nasi, kau sayur, kau apa duduk kita kira. Jadi hak moleknya lagu mana? Kita makan separuh dulu habis pada mau mari kira gitu kau. Jadi hak moleknya kita suruh dia kira dulu sebelum daripada kita menjamuh ataupun kita makan makanan kita tu, supaya kita keluar daripada perkara-perkara yang syubhat. Takut kita dah termakan daripada hak yang sepatutnya dikira tapi tidak dikira. Mana kalau nak waraknya, makna kita suruh dia kira dulu baru kita makan, baru lega kita kata, baru selesai. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia lipat. Dia pergi bubuh lauk banyak di atas bungkusan nasi. Dia bubuh lauk, lepas tu dia pun bubuh nasi bahagia.
Jadi tuan kedai ni kan kira tengok hak sahih, oh nasi betul lah hak sikit dulu. Jadi kena beringatlah. Walaupun kita kata sekecil benda tu, tak nampak tu, kan? Kadang-kadang kita kata, Allah, bak makan je pun. Ya, bak makan. Tapi kalau kita nak jaga bak halal dan haram, dan kita nak jaga daripada sebagai syubhah, tak usah berlaku keraguan dalam soal makan ni. Hak nak masuk dalam perut kita, hak nak jadi darah daging kita. Yang mana sesuatu makan ni, kalau haram, dia jadi musibah atas diri kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya dia telah menjadi bersih. Dan bersih itu untuk siapa? Untuk agamanya dan juga dirinya. Rawahu Bukhari dan juga Muslim. Kemudian sebab apa kita kena menjauhi makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah ini? Kerana tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan sesuatu ibadah. Jadi orang yang memakan makanan yang haram, yang tidak mengambil tahu, tak ambil kisah pun, kepada dia nak makan suka hati dia. Maka orang ni dia tidak akan dapat pedoman yang benar ketika mana dia melakukan ibadah. Adalah tidak patut bagi orang yang mengerjakan ibadah melainkan dia terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran. Jadi kekotoran itu ada dua. Yang pertama yang dapat dilihat dengan mata, seperti mana kita kata najis dan seumpamanya lah, darah, bangkai dan sebagainya, ataupun kekotoran yang kita panggil kotoran maknawi ini yang tidak dapat dilihat dengan mata, seperti hadas kecil, hadas besar, serta makanan yang haram lagi syubhah. Dia syubhah ni dia tidak tangga haram, maknanya tangga di antara halal dan haram, diragui status dia tu, hukum halal dia tu diragui. Boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. Itu dia panggil syubhah. Jadi orang yang makan makanan haram dan makanan syubhah ni, dia tak akan dapat pedoman. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha tayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai sesuatu yang tayyib. Tayyib ni makna yang elok, yang molek. Halalan tayyibah, dua benda yang berbeza tu. Ada makanan yang halal, tapi kadang-kadang tidak baik. Hak kita naknya halal lagi pula tayyib, yang baik, yang jelas. Jadi Allah Ta'ala menyukai sesuatu yang elok, yang cantik, yang molek, la yaqbalu illa, dan tidak menerima sekali-kali, la yaqbalu illa, melainkan hanya yang bersih, yang tayyib. Baik. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memakan makanan yang haram ataupun makanan yang syubhah ini, ibadah dia tidak akan diterima. Orang yang makan makanan yang haram dan yang syubhah yang diteguh, orang yang memakan makanan yang haram dan yang syubhah diteguh daripada mengerjakan kebajikan. Mengerjakan dengan makna diteguh pahala dia tu, dihalal pahala dia tu daripada diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mengerjakan juga, maka dia tidak menerima apa-apa ganjaran, apa-apa balasan daripada Allah. Dan dia hanya melakukan perkara tersebut, dia hanya dapat kepenatan dan juga sia-sia. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal zama', ataupun wal ju' wal 'atash. Ada riwayat lain,
Berapa ramai orang yang bangun malam, dia tak dapat apa-apa daripada qiyamnya itu, melainkan hanyalah berjaga malam sahaja, mengantuk sahaja, penat mata sahaja. Dan berapa ramai juga orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia tu, melainkan hanya lapar dan juga dahaga. Kerana apa? Kerana hasil daripada makanan yang haram. Jadi dia teguh pahala dia daripada diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan mri'i fi jawfi haramun. Allah Ta'ala tidak menerima sekali-kali, yakni Allah tak beri pahala, tak dapat kebajikan, tak dapat kebaikan daripada orang yang mana dia bersembahyang imri'i fi jawfi haramun, yang ada sesuatu yang haram dalam perut dia. Oh, ni yang kita takut ni, kita bimbang kan. Ibadat tu bukan main dah kadang-kadang, tapi makanan masuk dalam perut kita tu, kita tak tapi, kita tak tilik, kita tak ambil cakna molek. Macam kita sebut dululah, kadang-kadang macam kita ni jadi ketua keluarga, suami, ayah kepada anak-anak, kena jaga molek lah. Makanan nak kita jamu kepada ahli rumah kita, isi rumah kita. Sebab kadang-kadang dia boleh membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik melalui ataupun sebab dengan makanan yang kita makan. Perubahan tingkah laku anak-anak kita, kenapa yang jadi degil, kenapa yang jadi tak dengar kata, kenapa yang payah melakukan ibadat, sebab daripada sumber makanan yang haram. Jadi kalau kita nak relate, kita nak ambil pengajaran daripada hadis yang Nabi sebut tadi, tidak akan menerima la yaqbalullah salatan fi jawfi haram. Allah tak terima sembahyang orang yang mana dalam perut dia tu ada makanan yang haram. Sama ada dia ni mengerjakan ibadat, Allah tak terima pahala, Allah tak beri kepada dia pahala, Allah tak terima ibadat dia dalam keadaan dia makan benda yang haram, itu satu. Ataupun memang dia ni terhalang daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah, jadi payah nak buat segala suruh Tuhan. Anak-anak payah nak ikut perintah, nak taat kepada mak ayah. Sebab apa? Sebab mungkin boleh jadi makanan yang masuk dalam perut dia tu yang mana ada sumber-sumber yang haram, ataupun diri makanan itu sendiri makanan yang haram. Jadi kena cermat, kena jaga sesuatu yang nak masuk ke dalam perut kita, dan juga perut anak-anak kita, perut isteri kita. Sebab benda tu bukan benda yang kecil. Nampak macam biasa, Allah makan je pun, apa masalah pada makan? Ya, apa masalah? Yang bermasalahnya bila dah berlaku masalah, kita kata. Jadi kita kena cari punca. Kenapa jadi lagu ni keluarga? Kenapa jadi waktu lagu tu, hak ni lagu ni? Maknanya orang panggil tak ada kedamaian, tak ada rasa jadi hak tu pasal lagu ni, hak ni hak pasal lagu ni. Boleh jadi cecek balik. Makanan hak makan dalam perut anak-anak kita tu, makanan hak halal ke makanan yang haram? Kata kalau kita kata tak ada makan hak haram, jadi juga gitu. Cuba cek. Dia banyak faktor lah. Cuma yang kita sebut ni salah satu daripada perkara-perkara yang perlu kita ambil cakna, ambil berat, dan perlu kita teliti. Dalam hadis yang lain pula disebutkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعوذي بالحرام
fa anna yustajabu lah. Ini hadis ni sangat penting. Sangat penting dan orang panggil sangat besar pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala ni itu baik. Inna Allah Ta'ala tayyib, baik. Dan Allah Ta'ala tidak menerima melainkan hanya sesuatu yang baik, illa tayyiban. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada sekalian Rasul. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para Rasul, makanlah makanan yang baik. Makanan yang baik ni makna halal lagi tayyib. Kemudian wa'malu salihah, baru Allah Ta'ala sebut kerjakanlah, beramallah dengan amalan yang soleh. Jadi pertama Allah kata kepada para Rasul ni, cari makanan hak molek dulu, hak halal dulu, baru wa'malu salihah, baru beramal dengan amalan yang soleh. Bukan beramal dulu, lepas tu ikutlah kepada dia hak makan dalam perut, hak masuk dalam perut kita tu ikut pandagi lah, tanpa ditapis, tanpa dilihat dan sebagainya. Tapi tak, Allah kata ambil hak halal dulu. Dengan sebab makanan yang halal, yang baik itu, dia menjadi penawar, dia menjadi pendorong, dia menjadi orang panggil apa ni, penggerak kepada hati kita. Dia menjadi cahaya lah, kita kata. Makanan yang halal ni adalah penawar, lagi pula cahaya untuk kita melakukan ketaatan. Bahkan makanan yang haram itu adalah penghalang dan penyebab daripada kita ni melakukan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala lagi dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu orang laki-laki ni dia mari dari jauh. Maknanya keadaan diri dia tu seperti orang yang bermusafir, dan keadaan dia tu dalam keadaan kusuk masai, tidak terurus. Nampak orang panggil kusuk masai, rambutnya yang terurai, yang tidak kemas, bajunya yang penuh dengan debu, rambutnya berdebu, mukanya berdebu. Lalu orang ni pun menadah tangan, mengangkat tangan dia ke langit, dan dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi melalui sifat yang Rasulullah SAW cerita tentang lelaki ini, sepatutnya lelaki ini orang yang paling berhak untuk dimustajabkan doa dia. Kerana apa? Ada beberapa sebab. Pertama, dia ni orang yang bermusafir, orang yang berjalan dalam ataupun dari tempat yang jauh. Kelihatan pada diri dia tu kusuk masai, kelihatan ada debu di wajah dia dan juga di pakaian dia. Dan orang ini adalah di antara sebab-sebab bagi Allah mustajabkan doa dia. Tak sepatutnya doa dia tu ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Jadi apa kata Nabi? Lelaki ni dia mengangkat tangan menadah, memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, hei Tuhanku, hei Tuhanku. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma ta'amuhu haramun. Sedangkan apa yang dimakan olehnya itu sesuatu yang haram. Wa ma syarabuhu haramun. Dan apa yang diminum olehnya itu sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haramun. Dan apa yang dipakai olehnya, yakni pakaiannya itu daripada pakaian yang haram. Maknanya dia curi kau, dia ambil hak orang lain kau. Ni anak-anak kita kadang-kadang duduk asrama ni begitulah, hilang semua bagai. Hilang tu sama ada orang ambil hak dia ataupun dia tak ingat, tak mana. Jenis tak ada kau jenis
jenis orang panggil apa dah, terleka kau jenis tak beringat lah, mudahnya gitulah. Jadi kena besar kata jangan ambil orang. Jadi anak-anak kita kan gitulah, kalau di sekolah tu warden asrama tu cakap besar lah, besar semua lah kita kata kan. Tapi nak rayaknya tu peringkat anak-anak, diri kita sendiri pun sama lah. Benda hak kita pakai, benda hak kita makan, benda hak kita minum, kalaulah daripada sumber yang haram, bukan hak kita, bukan milik kita, tu kena cermat tu. Nah, kadang-kadang kita ni bermudah-mudah ambil barang orang. Kawan ni tak kata gapo, minta izin pun tidak. Dia kira hak orang ni macam hak dia. Hak dia tu memang tentu hak dia lah. Hak dia tak boleh jadi hak orang, tapi hak orang ni kira hak dia berlaku. Jadi dia guna ikut sesuka hati dia. Jadi kena cermat, kena beringat kadang-kadang benda-benda gitu. Nah, jadi apa kata Nabi? Makanan dia makanan haram, minuman dia tu minuman yang haram, pakaian dia tu pakaian yang haram, dan yang diberikan dulu dengan yang haram. Lalu apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi salah satu daripada sebab terbesar seseorang itu tidak dimakbulkan doa dan hajat dia oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah ni kita tahu ya mujibas sa'ili, Tuhan yang memperkenalkan setiap permintaan hamba-Nya, ya qadiyal hajat, yang memakbulkan sekalian hajat-hajat hamba-hamba-Nya. Tapi kalau daripada seseorang yang berdoa kepada Tuhan itu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang haram, nescaya doa dia tu tidak akan dimustajabkan oleh Allah. Doa dia tu ada hijab. Jadi hijab doa kita ni banyak kadang-kadang. Lagu mana kalau kita nak kata doa yang tepat, doa yang mustajab, doa yang derah makbul? Dia ada orang tu dia bagi perumpamaan seperti mana kita kata line internet. Kampung kita ni mungkin ada setengah tempat ada lagi 3G. Kebiasaannya 5G, 4G belakang dah, 4G belakang dah. 5G tak tahulah ada ke tak sini. Jadi kalau ada setengah tu EG ni maknanya doa tu jadi lambat sikit lah. Lain dia dengan Tuhan tu banyak hijab. Mungkin dia pernah buat zalim kat orang, mungkin pernah dia ambil hak orang. Jadi Tuhan mustajab juga tapi lambat. Ataupun tak mustajab terus, no service terus. Jadi doa kita dengan Tuhan tu begitulah. Jadi biar doa kita dengan Tuhan ni biar lain 4G macam, ataupun kalau dapat 5G lagi model. Lagu mana nak dapat doa yang tepat, doa yang mustajab? Kena jaga. Seperti mana disebutkan oleh Rasulullah. Jaga paling besar sekali sesuatu perkara yang ada di diri kita ni, perkara yang halal. Baik, itulah sedikit sebanyak berkenaan kenapa perlu kita menjauhi sesuatu makanan yang haram dan juga makanan yang syubhat. Kemudian kata musannif kita, menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Jadi dalam bab menjaga perut ni, pertama yang kita kata jaga sesuatu makanan yang haram daripada kita makan, itu satu. Tetapi apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kenyang dengan yang halal adalah sebab segala kejahatan. Betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Jadi terlampau kenyang dalam menikmati sesuatu makanan, hak ni kita tak bercara dah. Hak haram jelas dah kita cerita panjang lebar. Ni benda hak halal, benda hak memang boleh kita makan, harus kita mengambilnya. Tapi kalau terlampau ataupun kita kata melampaui batas, sebab tu Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lain, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kamu dan minumlah apa sahaja rezeki yang aku berikan, wa la tusrifu, jangan sekali-kali kamu melampaui batas. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Abidin, 10 perkara yang menyebabkan ataupun kita kata yang disuruh oleh syarak untuk mengelakkan terlalu kenyang. Kerana apa?
kerana makan yang terlalu kenyang itu akan mendatangkan beberapa perkara yang memudaratkan. Jadi makan sehingga terlalu kenyang, hukumnya tu sendiri makruh. Makan siapa sangat buruk, siapa tak boleh nak geruk, siapa orang kata nyada oh sedap menikmati rezeki, nikmat Allah, iyalah sedap. Tapi di sisi syaraknya sendiri, perkara tersebut adalah perkara yang kurang baiklah. Hukum dia adalah makruh. Jika seseorang itu sentiasa membiasakan dirinya dengan makanan dan minuman sekehendak nafsunya dan selalu membiarkan dirinya makan sehingga kekenyangan, dikhawatiri dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram dan syubhat. Sebab makan tu satu, nafsu nak kepada makan, nafsu nak kepada kesedapan, nafsu nak kepada kelazatan. Orang yang biasa makan sedap, dia tak boleh makan makanan hak orang panggil low class. Bukan taraf dia. Ni bukan kelas hamba ni makan begini ni, apa ni ikan begini. Ada orang yang cakap gitu. Sehingga dia telah menghina orang lain, dia memperlekehkan orang lain, dia memperendah-rendahkan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dengan kesedapan, makan hok mahal-mahal, makan hok sedap-sedap. Daging tak makan daging biasa ni, daging wahyu. Daging wahyu. Maknanya tak main lah kalau berapa puluh hias kilo ni, ambil 100 gram beratus ringgit. Jadi bila dah begitu, dia akan mengekang jiwa dia, nafsu dia tu. Kok mana pun aku kena makan makanan hok mahal. Kok mana pun tak boleh makan ni tepi-tepi warung ni, apa jalan ni makan kedai-kedai tepi jalan tak boleh, kena masuk restoran, kena masuk ada aircon. Jadi ketika tu bila nafsu tu mengekang dia, nafsu tu memaksa, ketika tu dia tak fikir dah hal-hal. Asalkan aku ada pitih aku banyak, aku boleh makan di tempat yang sedap-sedap. Sebab itulah terlampau kenyang atau terlampau suka kepada makan, dalam bahasa Arab kita panggil syarhut ta'am, laba di atas sesuatu makanan, itu adalah punca kepada segala nafsu-nafsu yang jahat, nafsu syahwah yang jahat, nafsu nak nak memenuhi kehendak dia tu, sehingga dia terpaksa mengambil ataupun melakukan perkara-perkara yang haram. Sebab apa? Sebab nak memenuhi kehendak dia tu. Tu sifat nafsu. Jadi agama kita ni comel, lagu mana nak kekal nafsu, tengok sejauh mana kehendak diri kita tu di dalam memenuhi makanan yang masuk. Lagu mana. Baik. Itu satu. Yang kedua pula, dia akan membawa kepada tak cukup semua. Jadi bermewah-mewah. Dia ni kalau bawa RM10 itu memang tak cukup nak makan. Mesti kena kurang-kurangnya RM100. Bahagian sarapan saja. Hingga dia meletakkan atas diri dia tu begitu. Baik. Jadi 10 perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita ni mengelakkan makan yang terlampau kenyang. Yang pertama, menyebabkan hati kita tu menjadi keras. Bila kita ni selalu sangat makan dalam keadaan terlalu kenyang, jadi hati tu payah nak dengar nasihat agama, jadi keras. Yang kedua, menimbulkan keinginan kepada segala anggota badan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia dan yang tidak baik. Jadi pendorong kepada nafsu yang jahat itu sebenarnya perut yang terlalu kenyang, yang terlampau kenyang. Adapun perut yang lapar, maka dia akan melemahkan syahwah kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, menumpulkan kecerdikan dan kepintaran serta menyebabkan kurang kefahaman dan juga pengetahuan. Jadi bebal kita kata. Ataupun babil boleh juga. Maknanya kurang cerdik. Orang makan banyak ni. Kurang pintar, jadi lambat pick up. Ngaji pun tak pandai-pandai.
Maknanya tekak tak ajar. Ngapa Quran kat tak tekak nak ulai tak masuk tak masuk. Maknanya kita tengok molek tu. Makin banyak doa. Bukanlah maksudnya sebab orang dulu maknanya kita pun kadang-kadang tidak mampu mencontohi mereka lah. Jadi orang dulu ni mereka ni mujahadah dah. Makan apa yang ada. Maknanya dalam bab makan tu pun dia mujahadah, dia berpantai, sekodar dan sebagainya. Sebab tu dia dapat banyak kebaikan. Kita ni bila dah banyak sangat kemudahan, banyak sangat orang panggil kesenangan dah, tak pernah rasa susah, tu yang kurang tu. Tu yang kadang-kadang benda yang orang dulu dapat tidak sama seperti mana yang kita dapat, yang generasi baru dapat. Baik, yang keempat kata Imam Al-Ghazali, mengurangkan ibadah kerana jika seseorang yang banyak makan, maka badannya akan menjadi malas dan matanya akan mengantuk. Suri dia situlah. Dia makan banyak ni kat, jadi malas lalu dah. Mata pun mula-mula mengantuk. Jadi nak buat ibadat ni kak, kalau kena boleh puasa nanti kak, begitulah. Makan buka tu kat moreh, buka tu bukan main dah kat sudah lah. Sebab tu email dilantik menjadi email, dia patah buat makan nanti dulu. Sebab nak buat ibadat ni 8 rakaat, 20 rakaat ni nak pimpin orang ni, nak makan tak ada apa-apa. Main pas dawa dalam semaya bukan dia. Jadi situ dalil kata bila banyak makan tu akan menyebabkan malas, akan terhalang, jadi berat untuk melakukan ibadat, jadi berat untuk melakukan sesuatu ketaatan. Sebaliknya kalau sederhana makan, sederhana kenyang, kita kata cukup untuk menghilangkan rasa bersangat lapar, rasa jenguk tu, maka dia akan dapat kekuatan, dia akan dapat kerajinan untuk melakukan ketaatan. Yang kelima, mengurangkan rasa sedap ketika beribadah. Bila dah banyak sangat makan kenyang bersangatan ni, maka rasa zauq, rasa nikmat dalam ibadat tu pun hilang. Tak dapat kemanisan, tak dapat kelazatan dalam ibadat. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu di sini, bagaimana cara untuk kita dapat kelazatan dalam melakukan ibadat dan juga ketaatan adalah dengan mengosongkan perut kita daripada terlalu kenyang. Yang keenam, dikhawatiri termakan makanan yang haram dan syubhat. Ini macam kita sebut tadi lah. Bila nafsu nak kepada kesedapan tu semua, nak sedap, nak kenyang semua, maka ketika tu dia mudah terjatuh, terdedah kepada perkara-perkara makanan-makanan yang haram dan juga yang syubhat. Yang ketujuh, menyusahkan hati dan memenatkan diri untuk mencari, menyedia dan makan makanan tersebut, serta sukar untuk menjauhi mudaratnya jika ada. Jadi macam generasi baru ni tak usah makan nasi lauk ke apa tu, nak makan apa spaghetti carbonara. Nak makan burger. Maknanya selera western. Maknanya dia bukan selera orang Melayu, dia selera orang putih. Jadi kena cari tempat-tempat. Susah pula nak cari mana weh. Ada orang jual tengah hari boleh tengah hari boleh, pagi hari buta, spaghetti carbonara jeng. Mana kata mengikut orang kata nak nafsu dia tu tak berasa diliru, tak berasa kenyang kalau tak dapat makan benda dia nak. Kadang-kadang orang kita pun gitu jugalah. Orang Melayu kita ni selagi tak makan nasi kira tak makan hari tu. Orang kata makan lagi, tak makan lagi. Dah tadi dah 2-3 pinggan roti bakar. Tu roti bakar, hak makan sungguhnya nasi. Dia mana kena makan nasi juga, ada lagu mana pun. Kita harap tu kan lagi itulah. Tak jumpa nasi kan, mana kata kan ada main sedu gitu lah. Siapa lah boleh jumpa nasi tu kat Audi Liga. Baik. Maknanya ada ketikanya okey. Tapi bila dah terlampau nak mengikut kehendak hak dia, hak nafsu dia nak tu, dia jadi susah lah. Jadi susah nak cari tempat, jadi susah nak cari makanan tu. Baik. Yang ke-8, menyebabkan sangat sakit ketika meninggal dunia. Kerana sakit atau susah ketika meninggal dunia itu
menurut qadar kesedapan dunia. Ni yang kita bimbang lah. Nah, jadi orang yang terlalu sedap di dalam menikmati nikmat-nikmat makanan dia tu, nah, maka ketika tu juga dia akan rasa sakit. Sakitnya kita ketika sakarat ini bergantung mengikut berapa banyak kesedapan yang pernah kita rasai ketika mana kita hidup di dunia. Sebaliknya, banyaknya kita sakit ketika mana kita hidup ini akan meringankan kesakitan kita ketika mana kita nak mati sakarat. Sebab itu kadang-kadang setengah orang dia sakit lama, buat dialisis, buat tu sakit lama, dia sabar dengan ujian. Itu adalah kafarah, tuhur, kebaikan, pengampunan, kesucian. Allah nak basuh dia, Allah nak sucikan dia, Allah nak ampunkan segala dosa-dosa dia. Dan ketika mana dia nak bertemu dengan Allah di dalam sakarat nanti, maka ketika itu dia akan merasai keringanan, akan merasai ringan nak bertemu dengan Tuhan. Tak rasa berat, tak rasa kuat kesakitan. Berbeza dengan keadaan orang yang selalu menikmati kesedapan, khususnya kita kata kesedapan dalam menikmati makanan dan sebagainya lah, ataupun apa-apa sahajalah kesedapan-kesedapan duniawi ini. Maka ketika dia nak bertemu dengan Allah, sakarat itu juga dia akan diberati. Sakit dia tu akan berat, akan susah, kerana menurut kesedapan di dunia. Kemudian yang ke-9, mengurangkan pahala akhirat. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Ada 2 lagi, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.